Tajuk utama Buletin 21 Ogos, sikap kaku Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap Israel dibidas. Turut dimuatkan isu agama, kerajaan tidak tunduk desakan pihak tertentu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB perlu mengambil tindakan ke atas Israel kerana mencabuli gencatan senjata. Ketika menyuarakan pendirian Malaysia selaku pengerusi Persidangan Negara Islam OIC itu, Perdana Menteri melontarkan soalan mengapa badan dunia itu kaku setiap kali berdepan karena Israel. Israel ni sebenarnya tak boleh percaya. Mereka langsung tak endah. Mereka bukan beri perhatian, mereka tak endah langsung kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu, dia tak boleh, dia tidak ada langsung hormat kepadanya. Segala keputusan yang dibuat, kalau dia ingat itu tak baik pada dia, dia tak peduli. Berapa banyak keputusan yang dibuat, dia tak peduli. Tapi yang menjadi perkara yang menyusahkan ni, mengapa pihak Bangsa-Bangsa Bersatu tidak boleh mengambil tindakan yang tertentu terhadap mereka? Kalau badan lain, negeri lain salah sikit, macam-macam tindakan, macam-macam ubud nak ambil tindakan itu dan tindakan ini. Bila mai kepada Israel, seolah-olah kaku, tak boleh buat apa. Semalam Israel menyerang beberapa bahagian selatan Lubnan dengan alasan bagi menyekat bantuan senjata kepada pejuang Hizbullah. Datuk Seri Abdullah berkata Malaysia kesal dengan kejadian itu dan akan terus mendesak PBB supaya memastikan gencatan senjata sepenuhnya di Lubnan. Beliau juga meminta badan dunia itu membuat keputusan segera terhadap permohonan Malaysia untuk menghantar 1 batalion tenteranya menyertai pasukan pengaman di Lubnan. Dalam pada itu, Kuala Lumpur akan tetap berusaha menghantar pasukan pengamannya ke Lubnan walaupun negara Yahudi itu terus membantah kehadiran tentera Malaysia di wilayah sensitif itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak berkata ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel bukan sandaran untuk mengetepikan peranan tentera Malaysia yang terbukti mempunyai rekod cemerlang. Negara ketika ini bersiap sedia menghantar kira-kira 1,000 anggota tentera pengaman ke wilayah bergolak di Lubnan. Pasukan daripada anggota 4 Brigade Mekanis, sebahagian komitmen Pertubuhan Persidangan Negara Islam OIC, membantu misi keamanan itu. Dan umum tahu Israel membantah penyertaan Malaysia atas alasan tiada hubungan diplomatik. Datuk Seri Najib yang diminta mengulas berkata faktor berkenaan bersifat teknikal. Kuala Lumpur tidak mengiktiraf kewujudan negara Israel dari segi dasar sehingga terbentuk sebuah negara Palestin. Namun Malaysia masih menerima penyelesaian pembentukan secara aman 2 negara berasingan. Tidak ada sebab mengapa kita ni tak boleh memainkan peranan secara objektif, secara baik, mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh PBB untuk peacekeeping operation. Sesuai dengan mandat yang diberikan, kita telah buktikan track record kita di Bosnia, di Somalia dan di banyak tempat yang lain, di Timor Leste. Tak jadi masalah tentang kewibawaan kita dan juga tentang profesionalisme. Sebelum ini, rejim Tel Aviv sekali lagi dengan angkuh menolak pembabitan negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengannya dalam misi pengaman antarabangsa PBB ke Lubnan. Kenyataan Perdana Menteri Rejim Zionis Ehud Olmert itu sekaligus menyukarkan pembentukan 15,000 anggota tentera misi pengaman PBB UNIFIL yang akan dikerah ke wilayah bergolak itu. Malaysia, Indonesia dan Bangladesh antara 3 negara Islam yang menawarkan tentera masing-masing menyertai misi UNIFIL tetapi tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Dalam pada itu, Menteri Pertahanan Lubnan Elias Al-Mur berkata tentera negaranya menghadapi situasi sukar jika berlaku pencerobohan gencatan senjata yang dikuatkuasakan. Katanya sebarang roket yang dilancarkan dari wilayah Lubnan akan menguntungkan Israel kerana ia akan dijadikan alasan rejim Zionis untuk menyerang semula negaranya. Dalam hubungan ini, beliau yakin pejuang Hizbullah tidak akan mencabul gencatan senjata itu. Namun demikian, tentera Lubnan katanya akan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang mencabuli gencatan senjata.
Bagaimanapun beliau tidak menyatakan bentuk tindakan yang bakal diambil. Perancis yang menawarkan diri mengetuai misi pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Lubnan juga menyatakan kebimbangan serupa. Justru Paris meminta Badan Dunia itu menggariskan secara jelas bentuk kuasa anggota UNIFIL. Tanpa kuasa yang jelas, menurut Perancis boleh memudaratkan anggota pengaman yang bertugas. Sabtu lalu, rejim Zionis mencabuli gencatan senjata dengan menghantar pasukan komandonya ke lembah Bekaa. Setakat ini belum ada tindakan PBB ke atas Tel Aviv yang mencabuli resolusi 1701 Badan Dunia itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Keselamatan Awam Israel, Avi Dichter, mencadangkan Tel Aviv menyerahkan semula Bukit Golan kepada Syria. Katanya langkah itu perlu bagi membolehkan rundingan damai dengan Damsyik diteruskan. Kenyataan Dichter itu bagaimanapun ditolak Naib Perdana Menteri rejim Shimon Peres yang menegaskan keadaan ketika ini tidak memungkinkan rundingan damai diteruskan dengan Syria. Menurut Peres, Israel kini sibuk dengan usaha berdamai dengan Lubnan dan Palestin. Katanya selepas berperang dengan Hizbullah di selatan Lubnan adalah sesuatu yang sukar untuk menyerahkan semula Bukit Golan kepada Syria semata-mata bagi menjayakan rundingan damai itu. Usul rundingan damai dengan Syria pertama kali dibangkitkan Menteri Pertahanan rejim Zionis Amel Peres yang bimbang Damsyik mungkin mengukuhkan hubungannya dengan Iran jika diketepikan dalam proses damai Asia Barat. Untuk rekod, Israel menawan Bukit Golan daripada Syria pada Perang Asia Barat 1967. Selepas selamat daripada maut, pelarian Lubnan kini berdepan pula dengan satu lagi ancaman yang juga boleh menyebabkan korban. Bom dan peluru yang ditabur di seluruh Lubnan oleh askar rejim Israel selama 34 hari konflik tetapi tidak meletup. Pusat Penyelaras Bertindak Periuk Api Lubnan telah mengedarkan risalah mengenai bahaya bom berangkai atau bahan peledak lain yang tidak meletup. Kebanyakan bom dan peluru berpandu yang tidak meletup itu berada dalam timbunan runtuhan bangunan yang diserang Israel. Kaki tangan pusat berkenaan sedang berusaha keras untuk mengesan dan menanda bom dan peluru yang tidak meletup itu. Ia bagi memastikan orang ramai terutama kanak-kanak tidak mendekati kawasan yang ditanda. Setakat ini pusat berkenaan tidak dapat menganggarkan jumlah sebenar bom yang tidak meletup di seluruh Lubnan. Bagaimanapun beberapa kes kematian dan kecederaan telah dilaporkan akibat bahan peledak berkenaan. Majoriti kes membabitkan kanak-kanak yang menyangka bom berangkai sebagai permainan. Antara mangsa Hassan Tehini 10 tahun dan rakannya Sekna Merhi 12 tahun yang cedera akibat bermain dengan bom berangkai yang disangka permainan. Mereka kini dirawat di Hospital Jabal Amel di Taya. Laporan lengkap berhubung isu murtad akan diserahkan kepada Perdana Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Abdul Ahmad Zain berkata sehingga kini JAKIM masih menyiasat dakwaan Mufti Perak Datuk Seri Harusani Zakaria berkenaan jumlah mereka yang murtad. Februari lalu, Mufti Perak menggemparkan negara dengan angka yang didakwa keluar daripada Islam mencecah suku juta orang. Namun, JAKIM yang mengurus hal ehwal Islam dalam negara menolak dakwaan itu. Dakwaan tersebut sebenarnya menurut pandangan JAKIM tidak tepat kerana berdasarkan kepada sumber-sumber rujukan yang tidak boleh dipertanggungjawabkan seperti rujukan yang telah yang didapati di internet, di laman-laman web musuh-musuh Islam. Selain daripada itu, JAKIM telah diminta oleh Perdana Menteri untuk membuat laporan kepadanya tentang isu ini dan JAKIM akan menyerahkan laporan tersebut kepada Perdana Menteri dalam sedikit masa lagi. Timbul pula persoalan sama ada ajaran sesat turut menjadi punca murtad. Baru-baru ini ada mufti yang mengatakan ramai umat Islam negara ini yang telah menjadi murtad. Jadi persoalannya, adakah perkara ini berlaku, ada kaitannya dengan ajaran-ajaran sesat ini, dan adakah ajaran-ajaran sesat ini dipengaruhi oleh gerakan-gerakan luar negara, daripada luar negara yang mungkin secara sistematik untuk merosakkan keamanan negara ini. Kerana setengah-setengahnya pada siang hari tidak menyeleweng, malam hari menyeleweng. Jadi dia kadang-kadang duduk di pejabat tak menyeleweng, balik ke rumah menyeleweng. Jadi angkanya tidaklah begitu membimbangkan. Hanya sekian.
Dalam pada itu, kerajaan tidak akan tunduk sewenang-wenangnya hanya kerana desakan pihak tertentu. Oleh itu, perkara 11 serta perkara 121 kurungan dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan kesucian Islam dan Mahkamah Syariah tidak akan dipindah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz berkata kerajaan bertegas perkara itu tidak patut diperdebat serta isu berbangkit perlu dihentikan serta-merta. Dan saya rasa Berhormat setuju. Tidak ada kebebasan secara total dalam negara ini, dalam mana-mana dunia. Justru itu pengawalan. Jangan sampai perkara sebegini berlaku seperti di Bosnia, Herzegovina, di South Africa. Ada bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Kalau dibiarkan, justru itu mana-mana usaha, mana-mana pihak yang mengadakan forum, perbincangan dan sebagainya, mereka ini harus ditangkap dan disiasat. Sebab ada motif dia. Kita tidak berhajat untuk menangkap sesiapa. Cuma saya hendak mengulangi kembali jawapan yang telah saya sebut sebentar tadi, iaitu walaupun kerajaan memberikan kebebasan bagi rakyat Malaysia membincangkan isu-isu semasa, termasuklah memberi kritikan, membina kerajaan tidak dapat memanjangkan kebebasan yang sama kepada isu-isu yang berpotensi untuk menimbulkan kegusaran di kalangan penganut agama yang berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi baru-baru ini menolak cadangan penubuhan Majlis Antaragama IFC yang mahukan Islam turut serta. Di lobi Parlimen, Ketua Pemuda UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bersama 3 pemimpin pemuda komponen Barisan Nasional lain sepakat untuk tidak membenarkan isu sensitif berkaitan agama dan perkauman mengancam perpaduan kaum di negara ini. Dalam kesepahaman kami berempat ni yang dah lama berkawan, merupakan satu perkara yang akan timbul dan pada masa ke semasa terpaksa kita tangani bersama dan wujud satu saluran melalui Barisan Nasional di mana tidak ada perkara yang sensitif tak boleh kita bincangkan bersama. Datuk Seri Hishamuddin mengadakan sidang media bersama Datuk Liao Tiong Lai, Ketua Pemuda MCA, MS Vigneswaran, Ketua Pemuda MIC dan Mah Si Keong, Ketua Pemuda Gerakan. Mengulas mengenai ucapan Naib Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin di Kedah minggu lalu yang menyinggung beberapa pihak, beliau berkata Khairi akan tampil memberi penjelasan tidak lama lagi. Satu pertemuan telah diatur untuk tujuan itu. Sebelum ini, akhbar berbahasa Cina menyiarkan reaksi beberapa pemimpin parti komponen BN yang tersinggung dengan kenyataan Khairi yang didakwa menyentuh isu kaum Cina mengambil kesempatan terhadap kelemahan UMNO. Mengenai isu penyebaran agama lain di kalangan umat Islam, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pula mengulas dengan nada lebih tegas. Jangan ungkit lagi persetujuan semua kaum yang termaktub dalam perlembagaan negara, terutama berhubung soal kaum dan agama. Perkara itu sebaliknya, ujar Perdana Menteri, perlu dipatuhi sebagai status quo dan usaha membangkitkannya semula hanya boleh mencetus ketegangan. Kalau mengungkit, maka akan jadi satu perbalahan baru. Dan bukan senang nak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama ataupun yang berkaitan dengan hubungan kaum. Bukan senang. Masing-masing emosional. Masing-masing dah sampai kepada tahap yang bersedia nak bergaduh. Kita tak mau begitu. Ia bercanggah dengan artikel 11 kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa kepada negeri menggubal undang-undang bagi menyikat kegiatan berkenaan. Bagaimanapun hanya 9 negeri sudah menggubal undang-undang itu. Manakala Sarawak, Sabah, Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan belum berbuat demikian. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdullah meminta 4 negeri terbabit mencari jalan terbaik bagi menangani isu berkenaan. Perdana Menteri sebelum itu menghadiri jamuan rakyat dan majlis penyerahan bantuan peralihan penanam tembakau di Bacok, Kelantan. Ini permulaan bagi satu fasa terbaru dalam hidup Siti dan insya-Allah Siti bersama-sama dengan Datuk Khalid akan sama-sama menjaga keharmonian dan melayari kehidupan sebagai suami isteri. Kehidupan baru penyanyi nombor 1 negara Datin Siti Nurhaliza sebagai isteri bermula hari ini selepas sah dinikahi Datuk Khalid Muhammad Jiwa. Harapan seorang isteri, beliau mahu menjadi isteri soleha dan melayari rumah tangga yang harmoni dengan bimbingan suami. Majlis pertunangan dan akad nikah Datuk Khalid dan Datin Siti Nurhaliza disiarkan secara langsung TV3 siang tadi.
Ia diadakan pada hari penuh sejarah dalam kalender Islam iaitu hari berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Semuanya bermula dengan majlis pertunangan penuh adat istiadat di Dewan Muslimat Masjid jam 11.10 pagi dan disaksikan kira-kira 1,500 tetamu. Kedua-dua pihak turut berbalas dulang hantaran pertunangan dan pernikahan. Ini disusuli majlis pernikahan yang disempurnakan pendaftar nikah, cerai dan rujuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Nasruddin Mat Daud selepas diizinkan bapa Siti Nurhaliza. Khalid bin Muhammad Jiwa. Tepat jam 11.40 pagi, lafaz berikut diucapkan Datuk K dengan mas kahwin RM22,222 bersamaan dengan sempurnanya kitab suci Al-Quran diturunkan. Saya terima nikahnya Siti Nurhaliza binti Tarudin dengan mas kahwin yang tersebut tunai. Sejurus itu, Datuk K menyarungkan cincin emas putih bertatah berlian kepada Datin Siti Nurhaliza pada majlis membatalkan air sembahyang. Datin Siti Nurhaliza yang kemudian memohon restu ibu bapanya turut menitiskan air mata. Beliau menerima wang hantaran RM30,000. Majlis turut dihadiri Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman dan isteri Cik Julita Aisyah, Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Khalil Yaakob dan isteri Tuan Puan Zurina Kasim serta isteri Timbalan Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansur. Datin Siti Nurhaliza dan Datuk K akan disandingkan 28 Ogos ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Manakala satu lagi majlis akan diadakan di Kuala Lipis 3 September. Ini permulaan bagi satu fasa terbaru dalam hidup Siti dan insya-Allah Siti bersama-sama dengan Datuk Khalid akan sama-sama menjaga keharmonian dan melayari kehidupan sebagai suami isteri dengan sabar dan orang kata ini merupakan satu perkara yang baru untuk Siti. Siti mengharapkan bimbingan daripada Datuk Khalid dan doa yang diiringi oleh semua pihak. Beliau turut diusik dengan pertanyaan mengenai gelaran Datin. Panggillah Siti seperti mana yang anda kenal Siti dulu, Siti saja. Kecuali kalau diperlukan untuk majlis protokol tu Siti tak boleh menolak. Tapi kalau begini kita panggil Siti saja. Apapun perkahwinannya tidak akan membataskan kerjayanya sebagai anak seni. Detik Niaga dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Standard Chartered Bank mengumumkan peningkatan 17% atau RM693 juta dalam pendapatan operasinya bagi tempoh separuh pertama berakhir 30 Jun. Peningkatan itu disumbangkan oleh aktiviti perbankan borong dan penggunanya. We've seen a very good mix of growth. The profitability mix between the wholesale bank and the consumer bank is about 50-50. So we've got a very balanced business here in Malaysia, which is very pleasing, and we're getting good growth in both segments of those businesses. Beliau ditemui selepas mengumumkan prestasi Standard Chartered. Tanpa meletakkan sebarang sasaran, beliau yakin Standard Chartered mampu mengekalkan prestasi cemerlang bagi separuh kedua tahun kewangan semasanya. Dalam pada itu, Malayan Banking Berhad mensasar pertumbuhan 25% atau 65 juta transaksi dagangannya menjelang akhir tahun 2007. Maybank yakin unjuran itu mampu dicapai terutamanya dengan pelaksanaan rangkaian kadnya IPV-PN dan sistem penyelesaian Base 24 ES. Dengan perkhidmatan baru itu, Maybank turut mensasar peningkatan 15 hingga 20% jumlah pemegang kadnya daripada 1.3 juta sekarang menjelang akhir tahun depan. Basically, the business is growing. Merchant are there also growing by leaps and bounds. So we need to upgrade to keep in pace with the requirements of our customers. M-Bank Berhad berharap meningkatkan asas pelanggan bagi perkhidmatan pengurusan tunai barunya M-Biz Cash Pro kepada 400 pelanggan. Sejak pelancaran awal sistem berkenaan Januari lalu, M-Bank telah pun menarik 138 pelanggan korporat.
M-Bank berharap meningkatkan asas pelanggan bagi perkhidmatan pengurusan tunai barunya M-Biz Cash Pro kepada 400 pelanggannya. Sejak pelancaran awal sistem berkenaan Januari lalu, M-Bank telah pun menarik 138 pelanggan korporat. This particular product, the cash managed product, is an attempt for us to earn more fee income, alright, through floats and through services rendered through collections or payments. So it actually fits very well with our strategy of migrating more and more of our income towards fee-based. Pada masa ini, sumbangan pendapatan berasaskan yuran kepada jumlah perolehan M-Bank masih kecil, di sekitar 15% sahaja. Sumbangan perolehan terbesar datang daripada aktiviti pinjaman. I also like to see more support given, for the banking institution to set up in Islamic banking centers and Islamic banking business, not only to support the domestic, business, but actually to enable us to really achieve our aspiration to be a global regional Islamic hub. A lot has been said on improving the public delivery system. We need to live with that statement. And with that statement is true, and there's no question, I think the government should be congratulated for having a very much more efficient system right now in terms of tax collection, but at the same time, and to be fair and equitable to the taxpayers, interest should be given on late tax refunds. Menjelang mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN AEM ke-38, ASEAN perlu jadi satu entiti pasaran tunggal dan bersatu. Sepakat dalam polisi perdagangan senada dalam struktur tarif dan insentif. Itu kaedah terbaik menarik kemasukan lebih banyak pelaburan terus asing FDI. Namun Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Rafidah Aziz menggesa agar perdagangan intra-ASEAN dipacu terlebih dahulu. 2005 tahun yang memberangsangkan bagi sektor perdagangan ASEAN. Jumlah FDI naik 48% kepada $38 bilion Amerika. Dan untuk suku pertama 2006 sahaja, FDI telah menokok 90% kepada $14 bilion Amerika. ASEAN has seen a positive increase in overall inflows of foreign direct investments after 1997. Although it is not to every country in ASEAN, there are more investments to some countries, lesser in some others. Nevertheless, as a group, we are receiving foreign direct investments. ASEAN kini miliki KDNK RM1 trilion. Atas sebab itu, ia mula jadi pilihan utama pelabur asing. Singapura, Malaysia dan Thailand adalah pilihan utama. Namun anggota ASEAN lain yang ada kepakaran dalam sektor-sektor tertentu masih terpinggir akibat kurang pendedahan. Justru mesyuarat AIA siang tadi, sebulat suara mahu usaha promosi pelaburan di luar negara dilakukan secara bersama oleh semua anggota ASEAN. Dan pada mesyuarat Majlis Kawasan Perdagangan Bebas AFTA ASEAN ke-20, Menteri Ekonomi ASEAN mengalu-alukan penurunan tarif kepada 0 hingga 5% bagi kenderaan diimport CBU dan siap dipasang CKD. Ia sebahagian langkah skim tarif keutamaan sama rata CEPT. CEPT ialah mekanisme utama pelaksanaan AFTA. And for CLMV countries, they are also not far behind. They have already moved 90.96% of their products into the CEPT inclusion list, and out of that, 76.8% are in the band of 0 to 5. So in other words, we are on track with making ASEAN Free Trade Area a reality. MRR2 sesak teruk, pemandu lori ayam rempuh tiang. Selama 30 tahun hidupnya sebatang kara, tinggal dalam sebuah pondok di lorong Abdul Hamid, Kampung Seri Gading, Batu Pahat, Johor. Tapi sebenar 31 Ogos hidup Juria Mosrib dimerdekakan. Menampaklah
Berita kedaifan warga emas Juriah 66 tahun pernah tersiar dalam buletin utama setahun lalu. Juriah memasak di dapur kayu berdindingkan buluh. Bukan itu sahaja, pondok Juriah tiada bekalan elektrik. Menyedari nasib malang warga emas ini, Brigade Kebajikan Perdana Parlimen Seri Gading dan Ahli Parlimen Seri Gading cuba membebaskannya daripada kesempitan yang dilalui. Satu program membina tandas dan bilik air serta mengecat pondok dibuat secara gotong royong. Lebih 20 ahli Brigade Kebajikan Perdana menyertai program sehari bersama warga emas berkenaan. Majlis pelancaran program disempurnakan Ahli Parlimen Seri Gading, Datuk Muhammad Aziz. Setelah kita 49 tahun merdeka, berkeadaan begini daiflah, kita faham kekurangan yang ada kepada Juriah ini. Tetapi kekurangan ini tak bolehlah masyarakat membiarkannya. Kerana kalau mereka dalam sebuah kekurangan, kita pula membiarkan, seolah kita tidak peka dengan keadaan sekeliling. Jadi saya terima kasihlah kepada Ketua Kampung, kepada Brigade Kebajikan dan juga kepada pegawai kebajikan masyarakat daerah Batu Pahat ini. Datuk Muhammad turut mengeluarkan peruntukan segera bagi membaik pulih pondok dan membina ruang dapur memasak. Juriah juga mendapat bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat Batu Pahat pada setiap bulan. Jangan kita kata merdeka saja, hanya tarik bendera, walhal anak-anak cucu kita tidak berilmu. Walhal anak-anak cucu kita tidak berbudaya. Walhal anak cucu kita tidak menghormati orang-orang tua yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebenarnya kita Dalam 24 jam kami laporkan mengenai kekecewaan seorang Sizwazah yang gagal mendapat skim usahawan tani komersial Sizwazah. Bank Pertanian membawa khabar berikut. RM20,000 kini menanti untuk diperuntukkan kepada Muhammad Saiful Azritan. In this respect, Encik Saiful has, kita dah bagi surat tawaran, I think 18 is bila? Last week Last week. Jadi sebab apa? We were notified that ada baki dan kita bagi tahu pengucawangan pula dah hantar surat tawaran dated 18 Ogos. Kebetulan pula a few days later Encik Saiful complain. Mungkin dalam surat tu dalam perjalanan ke dia lah, dia tak tahu yang kita dah luluskan pinjaman. Itu reaksi Bank Pertanian ketika kami ajukan permasalahan Muhammad Saiful. Janji Nasaruddin, cawangan bank berkenaan diraup akan menghubungi Muhammad Saiful. Apa yang berlaku selama ini katanya semua wang peruntukan pinjaman kerajaan pada awal tahun ini habis diagihkan ketika Muhammad Saiful membuat permohonan. Yang pasti semua itu bakal melegakan Muhammad Saiful yang sebelum ini terpaksa mengeluarkan modal sendiri untuk memajukan diri dalam bidang ternakan aquaculture. Sekurang-kurangnya 80 orang maut sementara 163 lagi cedera apabila dua kereta api penumpang berlanggar di utara Mesir. Angka korban itu disahkan Menteri Kesihatan Mesir Hatim Al-Gabali. Nahas berlaku jam 7.45 pagi tadi waktu tempatan atau 12.45 tengah hari waktu Malaysia, berampiran Bandar Kaliop, 20 km utara Kahira. Gubernur Wilayah Kalyubia Adli Hussein berkata, nahas membabitkan dua kereta api penumpang yang menghala ke selatan. Nahas berlaku apabila kereta api dari Mansura selaju 80 km sejam gagal mematuhi arahan berhenti di luar stesen Kalyub. Akibat rempuhan itu, 4 daripada gerabak kereta api terbabit tergelincir lalu terbalik memaksa kepada penutupan landasan Lembah Nil yang menghubungkan Binha dan Mansura. Mesir mempunyai sejarah kemalangan kereta api yang dahsyat dan selalunya dikaitkan dengan peralatan penyelenggaraan yang usang. Kebanyakan nahas berlaku di Lembah Nil, utara Kahira. Februari lalu, 20 penumpang cedera apabila dua kereta api bertembung di stesen Lembah Nil. Nahas kereta api paling buruk di Mesir berlaku Februari 2002 yang meragut 363 nyawa.
Bekas Presiden Iraq Saddam Hussein dihadapkan sekali lagi ke Mahkamah Negara itu juga atas tuduhan membunuh. Bagaimanapun kali ini Saddam enggan membuat sebarang pengakuan atas tuduhan yang didakwa dilakukannya 2 dekad lalu. Pada pembicaraan ini Saddam dituduh membunuh beribu-ribu puak Kurdish semasa operasi Anfal antara 1987 dan 1988 bagi menghapuskan gerakan pemisah. Ketika diminta Ketua Hakim Abdullah Al-Amiri supaya memperkenalkan diri, Saddam menjawab bahawa dia adalah Presiden Republik Iraq dan Pemerintah Angkatan Tentera. 6 lagi tertuduh dalam kes kedua ini termasuk bekas pengarah perisikan tentera Sabir Al-Dawri, bekas Ketua Unit Tentera yang terbabit dalam operasi itu Sultan Hashim Ahmad Al-Tai dan bekas Gubernur Mosul Tahir Taufik Al-Ani. Juga dituduh timbalan pengarah operasi tentera semasa era Saddam, Husin Rashid Muhammad dan bekas Ketua Perisikan Tentera di Wilayah Timur, Farhan Mutlaq Saleh. Pendakwa raya memohon semua tertuduh dihukum bunuh jika sabit kesalahan. Perbicaraan ini berlangsung di mahkamah yang sama yang membicarakan Saddam atas tuduhan membunuh 148 puak Syiah di Dujail pada 1982. Keputusan kes pertama itu dijangka diketahui 16 Oktober ini. Pesta Bola Merdeka kembali lagi. Skuad Norizan Bakar nampak santai tetapi berkobar-kobar. Sukan bersama Abu Bakar Atan. Salam sejahtera. Di segi prestij, kejohanan Pesta Bola Merdeka mungkin tidak seperti dulu lagi. Namun, tumpuan peminat bola sepak tanah air kembali tajam sempena edisi kejohanan ke-38 yang bermula Rabu ini. Situasi meruncing ketika ini diakui jurulatih kebangsaan Norizan Bakar. Bagaimanapun apa juga kritikan, tidak akan menghalang skuad kebangsaan mempamer aksi yang terbaik minggu ini. Jadi kita tak dapat lari, apa saja yang kita buat pun akan dibualkan. Dan saya rasa bagi oleh sebab itu, masa yang terbaik lah untuk pemain-pemain melakukan sesuatu lah. Sama ada kita akan bergerak daripada sini ataupun pada keadaan yang kita ada sekarang ni. Malaysia, Thailand, Indonesia serta Myanmar antara pasukan yang bakal berentak pada Pesta Bola Merdeka di Stadium Shah Alam bermula Rabu ini hingga 29 Ogos nanti. Siang tadi skuad negara memasuki hotel penginapan kejohanan. Rata-rata kali ini Malaysia dibarisi gandingan pemain senior dan junior. Kita rasa kita akan melakukan sesuatu yang terbaik lah. Kita pun dah berkumpul selepas dengan sepenuhnya selepas pertandingan suku akhir Piala Malaysia. Sementara itu, menurut Ketua Pasukan Khairul Nizam Shahabuddin, kehadiran 3 pemain Liga Malaysia dalam skuad Indonesia bukan ukuran paling penting. Apa perkara yang perlu ditekankan dalam persiapan untuk Pesta Bola Merdeka? Mental lah. Okay, kenapa mental? Ni game international ni dia lain pada yang Liga Malaysia ni. Dia lebih laju lagi. Dia punya pace lah. Bola sepak Liga sekitar Eropah sudah mula rancak, termasuk Liga Perdana Inggeris EPL yang menyaksikan juara bertahan Chelsea dan naib juara Manchester United mencatat kemenangan selesa. Chelsea menang 3-0 ke atas Manchester City. United juga gairah perlawanan pembukaan apabila membelasah Fulham 5-1.
Masih berasa tak cukup kuat, Chelsea terbaru kini sah mendapat khidmat bek tengah Belanda, Khalid Boularus dari SV Hamburg. La Liga Spanyol juga akan bermula minggu ini. Barcelona pastinya terus menjadi tumpuan apakah bakal disaingi Real Madrid. Apapun ketika ini, kekuatan Barca masih menyerlah merangkul Piala Super Spanyol setelah menjinakkan pasukan jirannya Espanyol dengan agregat 4-0. Barcelona menerima kunjungan Espanyol dalam peranan timbal balik Piala Super Spanyol. Seawal minit kedua, Xavi menyumbat gol pertama Barcelona apabila menanduk hantaran bintang Brazil Ronaldinho. Kedudukan jadi 2-0 apabila Deco menyudahkan gerakan menarik dengan rakan sepasukannya pada minit ke-12. Minit Super Spanyol dengan agregat 4-0. Kejuaraan Kapri Malaysia AAM Petronas Sprinta 2006. Ahmad Fazli Sham meneruskan kebangkitan apabila menjuarai perlombaan kelas expert pada pusingan ke-7 di Kanga Perlis semalam. Ini kemenangan kedua Fazli selepas menang di Sarawak bulan lalu. Bermula di petak pertama, memudahkan tugas Fazli untuk mendahului pelumba lain sebaik perlumbaan dilepaskan. Walaupun cuba dicabar oleh Suhaidi Ali Rahmat dan Ahmad Fuad Baharudin, Fazli berjaya menjarakkan diri. Tugas itu kelihatan mudah apabila Fuad terkeluar di pusingan ke-9, manakala Suhaidi pula tidak bernasib baik terjatuh ketika menuju garisan penamat. Fazli menamatkan perlumbaan 12 pusingan ini dalam masa 9 minit 42.420 saat. Zulhelmi Ahmad kedua dan Shana Syahidan ketiga. Dalam kelas novis, Eli Izlianizar Ilyas meraih kemenangan pertama di depan penyokong sendiri mengenepikan cabaran Muhammad Izwan Ghani dan Syahrul Basharuddin yang berada di tempat kedua dan ketiga. Perlumbaan pusingan ke-8 akan berlangsung di Kluang Johor 3 September ini. Malaysia kini mempunyai satu lagi kemudahan sukan bertaraf antarabangsa. Stadium tertutup bowling Padang di Kota Bayumas, Pandamaran adalah yang terbesar di dunia dan yang pertama di Asia Tenggara. Menelan belanja RM6 juta, Persatuan Bowling Padang Malaysia PLBM boleh berbangga memiliki stadium tertutup bowling Padang terbesar di dunia. Stadium Bowling Padang Bayumas dibina Golden Hope Plantations Berhad dalam membangunkan sukan ini. Dilengkapi pelbagai kemudahan terkini, stadium ini akan menjadi pusat PLBM menganjurkan pelbagai kejohanan bertaraf antarabangsa. Pada tahun hadapan, World Indoor Bowling Council telah bersetuju Malaysia menjadi tuan rumah kepada World Under-25 Indoor Bowls Competition. Tan Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid ditemui ketika majlis menandatangani perjanjian di antara PLBM dan Golden Hope. Sukan antarabangsa memang padat dengan aksi minggu ini. Antaranya MotoGP Dunia di Brno dan kejaguan Tiger Woods menjuarai kejohanan PGA. Saksikan semuanya dalam rangkuman sukan luar negara. Pelumba Ducati Loris Capirossi mencatat masa 43 minit 40.145 saat untuk menaiki podium selaku juara MotoGP Czech. Rakan senegara Valentino Rossi di tempat kedua walaupun disaing hebat Dani Pedrosa dari Spanyol. Rally Romanix Hard Enduro selepas 6 hari beraksi, semua pelumba menunjukkan kehebatan pada hari terakhir kejohanan. Michel Gau dari Perancis ditabal selaku juara keseluruhan. Diikuti wakil Itali Giovanni Sala di tempat kedua dan Alex Antor dari Andorra di tempat ketiga. Tiger Woods melakukan jumlah 270 pukulan 18 di bawah par untuk menjuarai kejohanan golf PGA di Illinois. Kehebatan Woods kembali terserlah mengatasi pemain lain dengan beza 6 pukulan. Ini kejuaraan major ke-12 buat Woods kira-kira sebulan selepas menjuarai terbuka British. Naib juara Shaun Michel dengan 275 pukulan 12 di bawah par. Tenis Cincinnati Masters, pemain Amerika Syarikat Andy Roddick dinobatkan selaku juara setelah menewaskan wakil Spanyol Juan Carlos Ferrero 6-3, 6-4. Ini kejuaraan pertama Roddick untuk tahun 2006. Roddick kembali lega membuktikan status sebagai pemain elit dan pernah mengisi ranking pemain nombor 1 dunia.
Sekian sukan malam ini, teruskan buletin utama bersama Keme dan Norliza. Salam hormat dan jumpa lagi. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield. Keputusan SMS sebentar tadi, 65% setuju isu agama tidak harus dibangkitkan demi perpaduan negara. Gara-gara ingin mencuba laluan baru, sebuah lori ayam terlanggar tiang had ketinggian di Jejambat Lebuh Raya Lingkaran Tengah MRR2 siang tadi. Kejadian mengakibatkan kesesakan teruk selama lebih 3 jam di kedua-dua arah Lebuh Raya. Lori ayam yang dipandu Miss Lahaman dan kelindannya yang dikenali sebagai Saat dalam perjalanan dari Kelang Selangor ke Pahang. Tujuannya bagi mengangkut muatan ayam. Namun sebaik tiba di laluan ini, kira-kira jam 1.30 tengah hari, lorinya terlanggar tiang had ketinggian. Mengekokan satu lori itu lepas rupanya saya sangkut. Saya tak perasan nih ketinggiannya ini berapa. Saya ingatkan lori sebelah sana, jadi tutup belah sini ini. Itu tak perasan tu je lah. Akibatnya, bahagian hadapan lori ini remuk teruk. Miss bagaimanapun tidak mengalami kecederaan, manakala Saat mengalami kecederaan ringan di bahagian kepala dan mata akibat terkena serpihan cermin. Sebuah kren kemudian digunakan untuk mengalihkan lori berkenaan. Kesesakan sepanjang 3 km berlaku akibat kemalangan ini. Beberapa anggota polis trafik turut dipanggil bagi membantu mengawal aliran trafik. 4 lorong MRR2 dibuka semula 1 Ogos lalu, namun hanya terhad kepada kenderaan ringan yang mempunyai ketinggian kurang 2.1 meter. Majlis akad nikah penyanyi kesayangan ramai menutup tirai buletin utama. Semoga jodoh Siti dan Datuk K berkekalan. Salam hormat dan selamat malam.